Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ujian yang melanda Malaysia pada hari ini, banjir itu adalah satu tamparan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu peringatan kepada kita. Aku akan menguji kamu melalui beberapa aspek. Antaranya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Aku uji kamu dengan melalui rasa takut dan juga rasa lapar. Dan kita boleh lihat di sosial media kita pada minggu ini penuh dengan ujian banjir, penuh dengan statement-statement, pernyataan, ada yang lapar, ada yang berada dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Jadi ini nak menggambarkan kepada kita bahawa di sebalik kita meneruskan silibus pengajian tafsir Al-Quran dan juga taranum kita pada hari ini, kita juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekuatan iman kepada mereka bahawa apa yang mereka hilang pada hari ini pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik penonton, jadi kita nak meneruskan silibus pengajian kita untuk pagi ini. Seperti biasa, Quran Surah Al-Ghafir. Pada hari ini 2 jam kita bersara langsung. Pinjamkan kepada saya masa anda. Kita hanya tadabbur 3 ayat sahaja. Ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel undangan kita, orangnya tidak asing lagi yang memang bergelumang dengan ilmu Al-Quran dah berpuluh tahun, masya-Allah. Iaitu saya persembahkan kepada anda Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nizar sehat? Sehat Ustaz, alhamdulillah seperti biasa. Ustaz nampak makin segap Ustaz. Oh ya, terima kasih. Masya-Allah, mudah-mudahan. Ustaz, banjir macam mana? Ada yang efek ke mana-mana kawasan rumah Ustaz? Okey. Tak ada, alhamdulillah. Kita duduk di Bandar Seri Putra. Tak efek. Tapi jiran kami di Bangi Lama ataupun Bangilah, Bandar Bangi, kita panggil Bangi, perkampungan Bangi, mereka affected. Dan kuis, pelajar-pelajar kuis sampai 250 orang turun. 250? Ya, Masya-Allah. kita bersihkan, buang selut, buang sampah. Dan semalam pun kita hantar tilam. Masya-Allah. 50 tilam, bantal, telekung, tudung. Telekung pun dah semua dah jadi jadi berselut, sejadah. Jadi alhamdulillah kita dapat ringankanlah. Masa ni Allah nak uji sejauh mana kita punya rasa cakna, rasa kasih sayang antara satu sama lain, Ustaz, yang lain. Ya, betul. Masya-Allah. Penonton, mungkin ada di antara kita yang rumahnya okey dalam keadaan tidak terkesan dengan situasi ini, tapi ini nak menggambarkan kepada kita bahawa sejauh manakah cakna kita terhadap saudara kita yang terkesan yang berada di luar sana. Baik, saya nak buat satu hebahan di sini penonton. Kepada badan-badan kebajikan NGO, masjid-masjid ataupun surau-surau dan juga kumpulan persendirian yang ingin melakukan aktiviti CSR seperti kutipan dana bagi membantu masa banjir dan juga lain-lain, anda boleh emailkan bentuk aktiviti anda ke email Tanyalah Ustaz, saya ulang, Tanyalah Ustaz tv3alias@gmail.com. Untuk kami di Tanyalah Ustaz, hebahkan tentang aktiviti anda bermula pada tarikh 27 Disember. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Mungkin dana itu, angka itu tidak besar tapi amat bermakna bagi mereka. Kita teruskan dengan silibus pengajian kita penonton, tafsir pimpinan Ar-Rahman, bermula dengan ayat 40, mukaddimah pengenalan. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma inni stauda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita mulakan hari ini dengan memanjatkan rasa syukur dan rasa sangat-sangat terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membangunkan kita daripada tidur. Ramai yang telah pun selesai solat subuh dan juga ada yang solat subuh secara berjemaah. Dan doa kita di pagi hari mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa tu jangan lupa selitkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat musibah yang menimpa penduduk di Malaysia dalam bentuk banjir. Kita belum habis selesai lagi daripada COVID, kita diuji pula dengan banjir. Selitkan dalam tu, pujuk Tuhan
merayulah kepada dia, bisiklah elok supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan lihat kepada anak-anak kecil, kepada orang tua yang tidak ada kudrat untuk berjalan, binatang-binatang yang dihanyutkan oleh air. Mudah-mudahan mereka ini menjadi asbab untuk jatuhnya pandangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat segera musibah ini. Amin, ya Allah. Kepada mereka yang ditimpa musibah, Dai Nizal, kita doakan supaya Allah ganti dengan lebih baik. Mudah-mudahan. Dan mereka adalah kuat. Orang yang diuji, mereka akan lebih kuat daripada orang yang tak pernah diuji. Masya Allah. Jadi mereka lebih kuat, mereka lebih bersedia untuk melihat kebesaran kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semalam ni Nizal just nak share sikit. Ustaz Silakan, pergi Ustaz. bila Ustaz bantu pergi turun. Ada budak-budak kecil ni yang masih sekolah rendah kan. Dia fobia. Bertanya khabar dia macam tak boleh nak jawab. Saya tanya dekat ayah dia memang macam ni ke? Tak Ustaz, dia masih lagi dalam keadaan ketakutan. Allah. Sebab yang tak, budak-budak yang berlari-lari main di taman, di kampung halaman, dia hadapi hujan, dihadapkan dengan banjir, basikal dia hanyut, mainan dia semua hanyut. Tak ada apa yang tinggal. Dia jadi macam fobia hidup dia tu. So kita pujuk, insya-Allah ada rezeki kita akan ziarah lagi, kita akan cuba ringankan bebanan. Dan kita juga berharap supaya benda ni menjadi satu peringatan untuk kita dan juga memangkinkan lagi semangat ataupun strategi di pihak pemerintah untuk mengatur susun saliran-saliran air dan sebagainya lah. So kita dalam tadabbur ayat 40, 41, 42 surah Ghafir. Saya baca dulu sama-sama. Betul dan Nizal? InsyaAllah. Silakan Ustaz. Okey. Hari ni kita nak guna taranum apa ni Nizal? Kita nak belanja sikit lah insyaAllah. Kita buat lagu lagu, kalau ayat ni cerita mengenai pahala, kita buat lagu Nahwan. Nahwan boleh? Okey, kita buat lagu Nahwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم
Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah. Alhamdulillah, 3 ayat 40, 41, 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-40, sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak dihitung. Ayat ke-41, dan wahai kaumku, apa halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan dan kamu pula mengajakku ke neraka. Ayat 42, kamu mengajakku supaya aku kufur, iaitu tidak percayakan keesaan Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah dan aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Begitu terjemahan ayat 40, 41 dan 42. Dalam gugusan 3 ayat ini, walaupun ringkas, tapi da'i nizal, saya menganggap bermulanya ayat 40 sehingga 41, 42 dan juga sampai ke ayat berikut ini, ayat yang ke-40 sampai ayat 45, Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kesimpulan dalam surah ni. Senang cerita, kesimpulan, maksud apa intipati surah ni dalam keseluruhan surah Ghafir. Sebab kita tahu surah Ghafir ini surah yang menceritakan mengenai keampunan. Ghafir ini kalau kita belajar bahasa Arab sebut sebagai isim fa'il. Ghafir, pengampun. Pengampun apa? Pengampun dosa. Ulama bincang kenapa surah ini tidak dinamakan dengan Ghafiri Dzam, surah pengampun dosa. Dijawab balik, tidak dinamakan dengan surah Ghafiri Dzam, surah penghapus dosa, sebab tidak semua orang yang membaca surah ini dia berdosa. Nabi SAW membaca dan juga para orang-orang yang alim, para aulia membaca, mereka tidak berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam surah ini keampunan dia mengatasi kemurkaan. Sebab itu dimulakan ayat 40 dengan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kita biasa dengar bahawa kenapa perkataan sayyi'ah itu dimulakan. Kita tahu da'i nizal, manusia ni dia terdedah untuk buat benda baik, dia terdedah buat benda jahat. Betul. Tapi dalam ayat ini, man amila sayyi'atan, sesiapa yang mengerjakan kejahatan. Kenapa tak dimulakan sesiapa yang mengerjakan kebaikan? Satu tanda soal. Sebab perkara ini diungkapkan oleh lelaki daripada kaum atau benda masa Aqbat Fir'aun. Kan Fir'aun ini kalau di Mesir itu, masa dakwah Nabi Musa AS, ada Bani Israel, ada Aqbat Qibti. Qibti ini pengikut ataupun suku bangsa Fir'aun, Qibti. Jadi lelaki yang beriman dari kalangan bangsa Fir'aun ni, atau lelaki yang beriman dari kalangan rakyat Fir'aun ini, dia yang mengungkapkan perkataan ini. Man amila sayyi'atan ni fala yujza illa mithlaha. Jadi datang seorang lelaki dari kalangan pengikut ataupun rakyat Fir'aun ni, dia bangkit, dia kata, sesiapa yang mengerjakan perkara buruk, maka balasannya buruklah. Ungkapan ini adalah dakwah yang dilakukan oleh seorang lelaki dari kalangan rakyat Fir'aun. Bukan Nabi Musa. Masya Allah.
kalau saya boleh cross kejap ya, nak menggambarkan kepada kita situasi yang berlaku sebenarnya, seruan dakwah ini boleh masuk, boleh sampai, boleh diterima, boleh diberi oleh mana-mana platform, oleh mana-mana pihak sahaja. Ala kulli hal Ustaz, kita wakuf seketika. Kita nak penonton kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Penonton, kebiasaannya seruan dakwah ini yang sering kali kita dengar daripada golongan agamawan, para ustaz, para ustazah, asatiza, pemerintah dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan situasi gambaran yang berlaku dalam Al-Quran, tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah Ghafir ayat 40 ini. Nak tahu lanjutan cerita? Jom kita dengar. Silakan Ustaz. Terima kasih Dain Nizal. Tadi saya sebut bagaimana lelaki daripada rakyat Firaun ni tampil melihat kebenaran dakwah Nabi Musa AS. Dia buat kerja dakwah. Kalau saya nak relatekan apa yang dilakukan oleh lelaki ini dengan nama surah Ghafir, Mu'min, Da'i. Surah ini namanya Ghafir, ada nama lain bagi surah ini Mu'min, iaitu merujuk pada lelaki ini. Dan namakan juga dengan pengampunan. Jadi dakwah related dengan pengampunan. Tidak ada satu kerja yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan melakukan kerja dakwah. Saya berharap tak ada yang salah faham bila sebut kerja dakwah. Kerja dakwah ni tak mesti duduk di masjid, mengajar. Dakwah ini apa saja kerja yang kita lakukan mengajak manusia kepada kebaikan, termasuklah membangunkan negara, membangunkan ekonomi, membangunkan sistem, memulihkan rakyat, menghapuskan kemiskinan, semua itu masuk dalam kategori dakwah. Apa saja yang boleh membangunkan umat. Dia bukan duduk di masjid mengajar suruh orang solat, suruh orang patuh pada perintah Allah. Yang tu betul lah benda yang asas. Itu maksudnya dia punya foundationnya begitu. Tapaknya itu. Tapi selepas daripada itu, sebab itu Ibn Ashur sebut, dia ada dakwah, dia ada da'i, dia ada mad'u. Dakwah, apa nak diajak manusia, kepada mana nak ajak. Keduanya da'i, yang menyeru itu. Da'i Nizal, da'i. Ketiganya mad'u, siapa yang nak diseru? Siapa yang nak diseru? Dalam musim banjir macam ni, bila kita lihat sampah sarap terkumpul di hujung-hujung sungai, sampai bila JPS buat pembersihan dan volunteer pembersihan, dikeluarkan tilam daripada longkang, daripada dahsyat betul. Tilam king size tilam peti sejuk. Jadi takkan situ buangnya. Yang tu pun kalau saya mengajak, jangan buang sampah di sungai, jaga sungai kita, jaga saluran-saluran air, jangan ganggu ekosistem. Itu juga termasuk dakwah. Masya-Allah. Itu jangan juga kita termasuk dakwah. Masuk dakwah tu sendiri Ustaz. Cuba dah ini. Dari sudut maqasidnya, bila berlaku banjir, orang di kawasan itu macam nak beribadat. Betul tak? Tadi bila saya tengok sejadahnya, suraunya, masjidnya, telekung, semua dihanyut, semua jadi selut. Jadi orang nak beribadat pun terganggu. Jadi timbul persoalan, macam-macam persoalan dalam diri. Macam mana nak hadapi semua ini kan? Jadi kita mesti membantu untuk menyelesaikan masalah ini secara kolektif. Sebab itu termasuk dakwah. Man amila sayyi'atan, dia kata sayyi'ah. Kenapa sayyi'ah didahulukan? Ada surah-surah lain dia sebut man amila salihan. Man amila salihan. Contohnya dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa. Sesiapa yang melakukan amal saleh, sama ada lelaki maupun perempuan. Lalu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki maupun perempuan,
Tapi saya nak fokuskan kenapa soleh dulu dalam surah tu. Sebab surah An-Nahl, cerita keimanan. Surah ini, surah cerita dakwah. Keingkaran Fir'aun. So, mesti dilihat apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu sebagai satu perkara yang sangat salah. Jadi, letak man amila sayyi'atan. Jadi, siapa-siapa ikut Fir'aun, siapa-siapa yang mengikut ajakan Fir'aun, meninggalkan ajakan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita seumpama ini dan inizal. Ada dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang lelaki daripada hujung Madinah, daripada hujung bandar, daripada bandar Antaqiyah. Lelaki itu namakan sebagai Habib An-Najjar. Kan Allah hantar 2 orang rasul, kemudian fa'azzazna bi thalith. Allah hantar pula rasul yang ketiga. Tiga rasul ni buat kerja dakwah, disokong oleh Habib An-Najjar. Kenapa kamu musuh dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan? Kenapa kamu tak beriman? Jadi umpama itu juga. Maksudnya dah inizal. Dalam setiap episod-episod kerja-kerja dakwah Nabi buat ni, akan ada penyokong. Akan ada orang tampil untuk membenarkan ajakan dan juga seruan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Fala yujza illa mithlaha. Ini standard lah. Standard maksudnya dosa ni. Kalau seseorang itu buat satu dosa, banyak itulah balasan. Dia tidak dilipat ganda. Dia berbeza dengan amal soleh. Amal soleh, saya lakukan satu amal soleh, pahalanya berlipat kali ganda. Masya Allah. Dosa tak? Lebih hebat lagi Islam ni. Bila saya berniat nak buat satu amal soleh, saya dapat pahala dah. Tapi kalau saya berniat buat benda jahat, tak dapat dosa lagi. Selagi mana saya tak melakukan. So itu hebatnya. Jadi man amila salihan wa man amila salihan min zakarin aw unsa. Allah nak beritahu tak ada perbezaan di antara isu gender dari sudut keimanan. Jangan kata orang lelaki ini lebih ramai masuk syurga, orang perempuan lebih ramai masuk neraka. Yang ni betul ada beberapa riwayat, tetapi perlu kepada study lagi. Perlu kepada perincian. Bagi saya, dari sudut keimanan lelaki dan keimanan perempuan yang dikumpulkan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je level dia. Jangan pula orang lelaki ni dapat syurga tinggi, perempuan dapat syurga rendah. Tak ada. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Tapi saya yakinlah kan orang perempuan ni dia punya pahala lagi banyak daripada orang lelaki. Masya Allah. Yang kejutkan pagi tadi isteri saya. Yang buatkan kopi pagi tadi isteri saya. Sempat lagi nak solat dan sebagainya kan. Jadi lepas ni kita dah keluar, kita balik, anak kita dah bersarapan dah, rumah dah siap. Jadi pahala dia orang lagi banyak. Bagi saya, setiap hari dia orang kutip pahala lagi banyak daripada saya. Dan saya tak ada orang nak kejut macam mana Ustaz? Tak apa, kena cari Kena cari. Tak apa, sementara ni guna alam dulu kejut. Kita guna alam dulu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan Facebook untuk pagi ini. Ustaz dah bersedia? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Soalan kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan Facebook daripada Al-Syai. Soalannya adalah penghujung ayat 40. Diberi rezeki kepadanya tanpa hisab. Siapakah golongan yang masuk syurga tanpa hisab? Adakah maksud amal soleh itu adalah berakidahkan tauhid, amalannya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak mensyirikkan Allah. Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Masuk syurga tanpa hisab bukan suatu perkara yang mudah sebenarnya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada kita punya As-Sahal. Al-Sahal. Terima kasih atas soalan. Di hujung ayat 40 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha. Siapa mereka? Dari kalangan lelaki yang beramal soleh, dari kalangan perempuan yang beramal soleh. Perkataan soleh masih lagi dalam sifat nakirah. Maksudnya soleh, benda baik, apa saja benda baik kita buat termasuk dalam amal soleh. Kita buang batu, kita buang kaca, kita buang duri tepi jalan, kita tolong angkatkan barang untuk kawan, kita tanya khabar, kita forward mesej yang baik. Pagi ni kita forward juga. Jom sama-sama tonton, tanyalah Ustaz. Betul. So semua terdapat pahala. Semua tu masuk dalam amal soleh. Dan dikumpul amal soleh. Dan dia beriman. Ini juga menggambarkan amal soleh ini akan dikira sekiranya seseorang itu beriman.
Kalau amal soleh dilakukan oleh seseorang yang tidak beriman, tidak termasuklah. Betul tak? Jadi kalau dia tak beriman, dia buat benda baik. Ramai saja yang buat benda baik. Yang penting ikhlas, yang penting hati syekh, yang penting tapi sembahyang tidak. Iman kepada Allah tidak. Dia buat secara humanitarian saja, secara kemanusiaan dia buat. Bagus. Tetapi bila sampai bab nak collect you punya reward di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat. Kosong. Sebab mesti huwa mu'min. Mesti beriman baru dapat pahala. Kalau tidak dia akan jadi seperti fata morgana, yahsabuhumuz zam'anu ma'a. Fata morgana, lihat di kawasan lapang, cuaca panas, nampak macam ada alunan air, bila berlari ke situ tak ada apa-apa. Dia menganggap dia akan dapat pahala, tetapi hakikatnya dia tak dapat apa-apa. Dengan syarat dia mesti huwa mu'min, beriman. Syarat yang pertama. Syarat pertama. Mudah-mudahan untuk menerima amal ibadat itulah syarat pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, kita tadabbur, kita hadamkan ilmu terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Penonton yang berada di rumah, kunci nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, level perlumbaan dalam nak melaksanakan amal kebaikan. Dalam Islam kita tidak ada lelaki yang tinggi sedikit, perempuan lagi tinggi daripada kita. Selagi mana wahwa mu'min, dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kunci kita yang utama sebenarnya. Baik penonton, suka untuk saya ingatkan kepada anda, seperti biasa, setiap Sabtu dan Ahad kita akan ada silibus pengajian tafsir dan juga taranum. Saya kira ini adalah satu perkara yang baik kalau kita jadikan dalam setiap rumah kita ada satu tafsir. Lagi baik tafsir pimpinan Ar-Rahman, kita kejut keluarga kita awal pagi lagi, sama-sama duduk kat mana? Depan TV, kita tengok Tanyalah Ustaz. Jadikan Sabtu dan Ahad adalah kelas pengajian tafsir. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, insya-Allah. Baik penonton, saya kira kita nak raikan pemanggil sulung, pemanggil utama kita untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh daripada Kudai Johor. Masya-Allah. Assalamualaikum. Ustaz, sihat Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan saya mendoakan juga lah mudah-mudahan Ustaz dan Dai diberi rahmat sehat. Amin. Amin ya Allah, amin. Baik. Persoalannya Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ustaz tadi ada menjelaskan sesiapa apa yang beramal saleh dimasukkan surga tanpa hisab, maknanya tak dihitungan. Tapi sebelum tu dia kata siapa yang membuat jahat maka kejahatannya tidak dibalas. Maknanya dalam perbandingan itu maknanya balas dia nanti dululah, macam tu. Tapi kalau di syurga tak payah apa-apa, dia memang dibagi aja banyak-banyak. Jadi nak minta penjelasan Ustaz, kenapa kalau buat jahat nanti dulu ataupun sebanding dengannya baru dibuat pembalasan. Baik. Tapi kalau tak syurga, tak ada apa-apa, maknanya kita kena buat baik lah, jangan buat jahat. Itulah saja soalannya pagi ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, suara yang sering kali kebiasaannya kita dengar. Sebenarnya tahniah saya nak ucapkan kepada anda semua penonton Tanyalah Ustaz, sama ada yang melihat kita di kaca TV, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, dan jangan lupa ada juga yang menonton kita di ruangan Facebook. Zaman sekarang
mudah nak buat pahala sebenarnya. Hanya dengan satu klik, satu share button live Facebook Tanyalah Ustaz, terus kita sebarkan ilmu. Baik, merujuk kepada soalan Tuan Haji Tukinon tadi berkaitan dengan melakukan perkara-perkara keburukan. Orang yang buat jahat Ustaz, sama ada dibalas direct atas muka bumi Allah ini ataupun ditangguh di hari akhirat sana. Macam mana tu Ustaz? Ya. Terima kasih. Kalau seseorang itu buat benda jahat, benda salah dia dapat balasan di dunia, maka di akhirat dia tidak akan dihitung lagi dah. Tapi bagi mereka yang tidak dapat balasan di dunia ke atas kejahatan, dekat akhirat dia akan dapat balasan. Setimpal lah. Fala yujza illa mithlaha. Setimpal. Manakala orang yang buat amal soleh, dia dapat di dunia keberkatan hidup dan juga nikmat itu akan bersambung pula di akhirat. Benda baik kita buat di dunia, kita dapat keberkatan hidup. Di akhirat kita akan dapat yang dinamakan sebagai yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Kalau kita lihat Haji Tukimun kepada uslub surah ini, ayat inilah terutamanya Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka itu faulaika yadkhulunal jannah. Cuba kita perhatikan, para penonton cuba tengok pada mushaf ataupun terjemahan pimpinan Rahman yang ada di tangan. Lihat ayat 40, lihat ayat 41. Cuba mata tu lihat, cari. Mata kita cari. Yadkhulunal jannata, mereka masuk ke dalam syurga. Ayat 41, wa tad'unani ilan nar, mereka menyeru aku ke neraka. Soalan saya, kita fikir sama-sama. Syurga itu tempat atau tidak? Tempat. Neraka itu tempat atau tidak? Tempat. Tapi kenapa masuk syurga tak ada ilah? Cuba tengok. Kalau ikut bahasa Arab kan, yadkhuluna ilal jannah. Kenapa tak ada ilah? Ilah tak ada kat situ. Tapi terus masuk syurga. Yadkhulunal jannah. Tapi bila neraka, juga tempat. Tetapi ada ilah. Ada ilah. Dalam uslub bahasa Arab, tempat tinggal. Kalau ianya tempat tinggal, tak perlu ilah. Contoh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Yang namanya tempat tinggal tak perlu ilah. Wadkhuli ila jannati. Tak ada Fadkhuli jannati. Tempat tinggal, tak ada ilah. Sebab itu adalah tempat tinggal. Dijadikan untuk kamu tinggal. Masya-Allah. Neraka dia ada ilah. Sebab dia bukan tempat tinggal. Keindahan bahasa Al-Quran. Kita kena faham, neraka itu bukan tempat tinggal. Tempat manusia diseksa. Betul kan? Neraka itu bukan tempat tinggal, tempat manusia diseksa. Tempat menerima balasan, bukan tempat tinggal. You jangan anggap bahawa neraka itu tempat tinggal. Neraka itu bukan tempat tinggal. Tempat manusia dihumbat. Dalam bahasa Arab, kalau tempat itu tempat tinggal, tak perlu ilah. Kalau tempat itu bukan tempat tinggal, perlu ilah. So, ini pun sudah menggambarkan Tuhan nak beritahu kepada manusia, pilihlah tempat tinggal. Masya Allah. Jangan pilih tempat yang tak patut kamu tinggal. Pilih tempat yang kamu patut tinggal. Itu yang satu. Keduanya, yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Nak hitung macam mana bila dah masuk syurga? Nak berapa ramai isteri dalam syurga? Nak makan apa? Nak minum apa? Dalam syurga, dia hanya siang, tak ada malam. Neraka itu malam. Syurga tidak ada siang malam. Syurga siang saja. Neraka, ya ada malam. Neraka malam, gelap gelita. Orang akan diseksa dalam tu dengan api dan sebagainya. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Macam-macam Tuhan bagi. Nak makan apa? Tak ada rasa kenyang. Nikmat segala macam benda yang kita makan sedap tu, dia sekarang ni rasa kat tekak. Ada riwayat sebut sampai ke hujung jari kita boleh rasa sedap. Dia punya nikmat sedap tu. Mala ainun ra'at. Mata kita tidak pernah melihat buah seindah itu, pohon secantik itu, buah seranum itu. Mulut kita tak pernah rasa seenak itu buah-buahan. Makan kat situ tak ada kolesterol, tak ada kencing manis, tak ada penyakit-penyakit, gaut, semua tak ada. Makan bebas untuk makan. Masya-Allah. Tapi bighairi hisab. Tuhan tak kira dah masa tu.
Dekat dunia kena sukat berapa-berapa kita dapat. Dekat syurga, kita bebas nikmati apa kita nak nikmati. Bighairi hisab. Keluasan. Sebab itu, manusia harus bijak memilih. Kita nak pilih keluasan atau kesempitan. Bila Allah Ta'ala sebut, Man amila sayyi'atan. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan. Sayyi'ah ini dalam Al-Quran, minas saghair wal kabair. Dosa kecil, dosa besar. Duduk masuk dalam sayyi'ah. Duduk masuk. Perkataan sayyi'ah dalam Al-Quran disebut 22 kali. Sayyi'ah, benda buruk ni sama ada kecil ataupun besar. Dosa besar, dosa kecil masuk dalam sayyi'ah. Tak kira lah seseorang itu buat dosa besar atau dosa kecil, balasannya setimpal. Berbeza dengan syurga. Cuma yang indahnya, ibu ayah para penonton, bila bab cerita neraka ni pendek je Tuhan cerita. Tapi bila syurga, Tuhan pujuk. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata. Allah bagi ayat yang indah pujuk kita supaya kita pergi kepada syurga. Melihat Allah. syurga. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok gaya bahasa Al-Quran memujuk kita bila diceritakan tentang syurga detail saya, tapi bila perihal neraka Allah Taala ringkaskan. Penonton, saya umpan anda, saya pancing anda. Banyak lagi ilmu kami nak kongsi. Terus kekal setia kembali selepas ini. Yang berada di rumah, keluarga yang sedang melihat saya, maksud saya keluarga Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Di dalam Al-Quran sempat saya baca, kita selit-selitkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu cepat-cepat untuk apa? Mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa macam kalau kita makan tu alium macam nak meleleh-leleh tu Ustaz. Masya-Allah ya. Kalau kita kaji Al-Quran ayat 40, 41, 42 surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir ini baru satu ayat 40, tapi Ustaz telah menghuraikan kepada kita tentang keindahan uslub gaya bahasa Arab itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan. Seronok baca Al-Quran sebenarnya kalau bukan sekadar baca, tetapi kita hurai, lebih cantik kita melihat tafsir pimpinan Ar-Rahman bersama dengan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya-Allah. Puan Norini, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Insya-Allah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya Puan. nak cuba baca, kemudian suruh Ustaz cek tajuk saya lah. Itu saja. Ya. Saya cuba ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tengok penonton program kita Tanyalah Ustaz bukan sekadar kita membaca syarahan ataupun tafsiran ayat demi ayat itu sendiri, tetapi kita berjaya memujuk keluarga-keluarga Tanyalah Ustaz yang berada di luar sana untuk sama-sama membudayakan bacaan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Puan Nurini atas bacaan tadi. Secara keseluruhan bacaan elok, bagus. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Antaranya ialah bila kita sebut huruf fa, ra, kita kena berhati-hati. Huruf fa ini dia, saya dengan izin fa ini saya nak tunjuk fa. Gigi kita ni, gigi atas kena kat bibir bawah. Fa. Dan dia kena keluar angin. Fa. Li'akfura. Dia termasuk dalam huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat. Dia termasuk dalam huruf-huruf yang ada hamas, ada angin. So ringanlah sebutannya. Kena sebut ringan. Contoh bila puan baca dekat ayat yang ke-42, tad'unani liakfura billah. Kena jelas bunyi tu. Kemudian dia kena rancang di mana saya nak berhenti, di mana saya nak mula. Penting sebab dia termasuk dalam ilmu tajwid adalah kita memahami di mana nak wakaf, di mana nak ibtidak. Kalau kita faham tu, insya-Allah bacaan kita akan lebih indah dan lebih tepat. Kalau tidak, dia bahasa Al-Quran ni pun macam ialah bahasa yang agung. Kalau kita salah berhenti, salah mula, dia maksud dia tak cantik jadinya. Itu yang kita nak tahu. Kalau boleh kita teliti dulu di mana wakaf, di mana ibtidak, di mana nak mula, di mana nak berhenti, dan rancang dulu. Dia baca Quran ni pun kena rancang juga, Da'i. Dia bukan ambil terus baca. Kita tengok dulu kat mana aku nak berhenti, kat mana nak mula. Itu penting supaya kita dapat menyampaikan bacaan yang baik. Saya doakan supaya Puan Nurini dapat perbaiki bacaan dan terus hidup dengan naungan Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Amin. Allahumma ya amin. Baik. Jadi begitulah bacaan Al-Quran yang kita dapat kita belajar sedikit demi sedikit, walaupun sedikit penonton. Yang paling penting kualiti baca, faham dan juga amal. Baik, penonton yang berada di rumah, kita nak raikan seorang lagi pemanggil kita untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk ya. Pertama sekali saya minta mohon doa daripada Datuk dan Da'i ya, agar kami di pekan ini musibah yang kami dapat ni, musibah yang kami sedang alami sekarang ni cepatlah diangkat daripada bumi bumi negara kita, khususnya di pekan ini Datuk dan Da'i ya, kerana kami menghadapi musibah banjir di pekan ini sekarang ini. Oh, sekarang tengah banjir lah ya, Haji? Ya, sekarang air tengah naik ni Datuk. Dan kalau macam di sebelah Selangor dan sana tu, dia orang tu dah mungkin dah surut, tapi kami di sini tengah naik lah tuan ni Datuk. Jadi soalan saya begini Datuk kalau boleh lah Datuk. Datuk kita ni kan manusia biasa Datuk, tak pernah tak sunyi dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Soalan saya Datuk, kadang-kadang perkara-perkara kecil, contoh yang sedang kami alami sekarang ini, ada juga yang mengeluh Datuk, banjir yang alami ini. Kadang-kadang kita anggap itu sebagai perkara biasa je, sedangkan itu kesalahan. Contohnya, kenapalah tempat kami ni yang kena, tempat lain yang ada banyak lagi, sinilah juga yang kena. Jadi kita anggap perkara remeh je Datuk. Sedangkan itu juga mungkin diingat sebagai yang dikatakan sebagai tidak menerima ketentuan qada dan qadar Allah itu. Jadi apakah kesalahan, soalan saya, apakah kesalahan yang kecil-kecil ini yang kita anggap kecil je, tak apa pun yang remeh-remeh ni Datuk, kalau selalu sangat kita lakukan,
apa penyudahnya Datuk, ataupun apa akibatnya padahnya. Kerana apa? Bila yang kecil-kecil kita anggap tak ambil kerana, itulah yang kita lakukan selalu, dan kemungkinan besar kita juga dikatakan sebagai balasan yang amat buruk di akhirat kelak. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik sebenarnya. Situasi ini memang berlaku dalam kehidupan seharian kita, Ustaz. Tanpa kita perasan, termasuklah diri saya sebenarnya. Apabila ada masa tanpa kita sedar, kita tidak menerima ketentuan takdir itu sendiri. Jadi kita pun nak tahu, Ustaz, apakah keluhan, berdasarkan keluhan yang telah pun kita buat, apakah akibatnya nanti? Ya, terima kasih. Dia betul, kita tidak ada di suasana tu, Dain Nizal. Ya, betul. So kita kena bukan simpati, dia mesti empati. Empati maksudnya kita lalui bersama dengan mereka. Anak-anak sedang tidur pukul 3 pagi, air tiba-tiba naik sampai basah tilam, kena angkut anak-anak berlari, kereta tenggelam. Jadi ini satu situasi yang tidak semua orang boleh lalui dengan penuh traumatik, dan juga ianya jadi satu fobia. Saya tidak melihat bahawa musibah ini adalah sentiasa digambarkan sebagai balasan Tuhan kepada pihak-pihak atau kumpulan-kumpulan tertentu. Nabi pesan kepada kita supaya kita tidak pantas menghukum sesuatu musibah yang timpa sesuatu kaum atau sesuatu daerah kerana penghuni di daerah tersebut, penghuni di kampung tersebut banyak buat salah. Itu bukan ukuran. Dan tidaklah bermaksud tempat-tempat yang selamat ini tempat-tempat yang tidak ada benda salah dan silap, tempat-tempat yang jauh daripada dosa dan maksiat. Tidak juga. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan musibah ke mana-mana Allah datangkan. Mana Allah turunkan hujan, mana Allah nak kumpulkan air, mana Allah nak takungkan air, itu semua dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah tanya kepada almarhum Syekh Ramadan Buti. Bila datang berkunjung ke Malaysia, saya sempat berkhidmat kepada beliau, mengiringi beliau sampai ke masa nak masuk kapal terbang. Satu soalan saya tanya, Syekh, suasana sekarang ni banyak sangat gempa buminya, tanah runtuh, banjir selut. Jadi semua ni adakah balasan Tuhan? Dia jawab simple aja. Allah nak beritahu, Syekh Farid dia kata Allah nak beritahu bumi ni tak indah. Yang indah tu adalah syurga. Di bumi semua itu kita kena hadapi. Sebab kesempurnaan hanya di syurga. So nak lihat bagaimana kita tangani musibah ini secara bijaksana supaya kita dapat syurga. Saya ingin bekalkan juga kepada saudara dan saudari para penonton yang saya kasih sekalian surah Hud. Surah Hud ayat 44. Surah Hud ayat 44, doa yang dibaca. Doa yang dibekalkan oleh Allah dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wahai bumi, kau telanlah air yang ada ini. Kau telan air yang ada. Ibla'i. Ibla' maksudnya ibla' ni macam tu, telan masuk. Itu telan. Itu kata ibla'. Bala'ah, ibla'. Maksud telanlah air ini sepantas. Dia kalau minum sikit-sikit. Kalau telan banyak. Pantas. Cepat-cepat. Biarlah air ini masuk. Telanlah air ini. Wahai langit, stop. Sudahlah tu. Aqla'i ma'aki wa ghidhal ma'. Dan pergilah menyeraplah air ke tempat-tempat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak baca doa ni. Dan Nabi pesan bila lihat awan mendung, gelap, awan sedang berarak tu, kita baca Allahumma hawalaina la alaina. Wahai Tuhan, di sekitar kami bukan ke atas kami. Kita doa banyak-banyak supaya Allah angkat musibah ini. Terima kasih kepada Haji Omar. Saya berharap supaya musibah yang dilalui ini mematangkan kita. Mana mungkin Tuhan biarkan setelah kita mengucapkan kita beriman tanpa kita diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menghitung mereka akan dibiarkan begitu saja selepas mereka berkata mereka beriman sedang mereka tidak diuji? Kita akan diuji. Daripada surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu Wa Taala juga beritahu semalam dalam solat Jumaat khatib di negeri Selangor ada membaca ayat wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin.
Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam 3 ayat tu Allah beri nasihat kepada kita. Ingat, kamu diuji sedikit. Perkataan min itu menggambarkan sedikit kehilangan, sedikit banjir. Bukan satu Malaysia tenggelam. Setengah-setengah daerah tenggelam. Bukan satu Malaysia habis lupus atau paralyzed, kata lumpuh. Tidak. Ada setengah kawasan. Ini menggambarkan masih ada kasih sayang Tuhan ke atas penduduk Malaysia. Saya tahu bukan senang untuk dihadapi. Sekarang kawan-kawan kita di Jelebu, anak-anak murid saya pun masih turun. Besok akan ada kumpulan turun lagi. Jadi banyak kawasan yang masih menghadapi. Tadi Haji Omar kata air sedang pasang naik dekat Pekan. Kita doakan, kawasan-kawasan kita doakan. Buat persiapan elok, hadapi dengan cermat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segerakan air itu beredar dan ditelan oleh perut bumi. Baca doa tu. Baca doa daripada surah Hud ayat 44. Semua kita baca. Walaupun kita tak kena banjir, kita boleh tolong baca. Satu Malaysia baca doa tu. Bukan untuk kawasan yang terjejas. Bukan kawasan saja. Semua kita tolong baca. Pakat-pakat kita baca ayat 44 surah Hud. Mudah-mudahan. Kita tak tahu siapa di antara kita mujarab doanya. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Datuk di atas doa yang telah pun diajarkan kepada kita. Baik. Saya nak baca satu soalan daripada Anna Karnina, Ustaz dan Da'i. Pada ayat ke-41 surah Al-Ghafir, soalan saya, adakah untuk menarik seseorang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala perlu menggunakan psikologi dan kata yang lemah lembut tanpa paksaan kerana sikap toleransi akan beroleh kejayaan kepada agama amnya serta dapat menarik lebih ramai orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kedua, adakah keselamatan ummah datangnya daripada guru-guru dan para ulama yang berdedikasi dengan tugas dan mengajak kaumnya terselamat dari azab neraka Allah? Dua soalan yang sangat berkualiti. Pertama, adakah dengan cara psikologi menarik orang dengan cara yang berlemah lembut, dan juga keselamatan umat ini tergantung kepada asatizah. Nak tahu apakah jawapannya? Terus setia bersama dengan kami kembali selepas ini di TV9. Alhamdulillah, penonton yang berada di rumah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya nak meraihkan, saya nak beri makluman kepada anda semua bahawasanya kita untuk siaran Tanyalah Ustaz pada kali ini, masya-Allah penonton, kita mula berganjak, kita beralih kepada ayat yang ke-41. Wa ya qaumi mali ad'ukum, dan wahai kaumku. Ayat yang ke-41. Penonton, jom kita raikan. Saya nak ulang semula soalan daripada penonton kita, Anna Karnina. Pada ayat ke-41 surah Al-Ghafir, adakah untuk menarik seseorang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala kita perlu menggunakan psikologi dan kata yang lemah lembut tanpa sebarang paksaan kerana sikap toleransi akan beroleh kejayaan kepada agama amnya serta dapat menarik lebih ramai manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan kedua, adakah keselamatan ummah datangnya daripada barisan guru-guru dan juga ulama yang berdedikasi dengan tugas dan mengajak kaumnya terselamat dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Dua soalan yang sangat bagus. Kita mohon jawapan daripada bintang ilmuwan kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Da'i Nizal dan juga kepada saudara kita yang bertanya. Sangat penting untuk kita faham bahawa kerja dakwah ni perlukan kepada seni, Skill. dia kena ada seni, dia kena ada skill, dia kena ada method. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh dalam buat kerja dakwah. Teringat saya bila sebut hujan sekarang ni kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dalam hujan lebat pergi ketuk pintu rumah Abu Jahal.
Ketuk pintu. Ketuk pintu, Abu Jahal buka pintu, hujan kat luar sedang lebat selebat-lebatnya. Tanya, Muhammad, kau ada apa ni? Aku nak ajak kau kepada Allah. Sembahlah Tuhan yang satu. Aku ni adalah Rasul yang diutus. Dengan hujan lebat-lebat macam ni, kau datang nak bagi tahu benda ni je ke? Just for this? Dia kata, iyalah. Dia hujan di Mekah, dia tak seperti mana hujan di Bandar Seri Putra. Hujan di negara Arab ni, dia jarang hujan. Sekali hujan, dia boleh tenggelamkan sebahagian kawasan di kawasan di bumi Mekah. Lebih-lebih lagi Mekah ni, dia adalah satu buqa'ah. Dia umpama satu lembah. Lembah, Masya Allah. Jadi kita kena ada uslub. Sebab itu lelaki daripada kaum Qibt ini, dia mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bahasa yang begitu indah. Wa ya qaumi, ada seruan, ada bentuk pujukan, ada kelunakan bahasa ketika menyampaikan seruan tadi. Mali, kenapa ya? Adu'ukum, aku ni ajak kamu kepada kebaikan, kepada keselamatan. Najah maksudnya selamatlah, selamat. Diselamatkan daripada terus berada dalam suasana yang tidak elok. Begini, agama ini dia membentuk prinsip hidup. Makan minum, Tuhan mana yang nak disembah, hubungan kekeluargaan, anak, isteri, kemasyarakatan, sains politik, semua. So bila kita agama ini, semua dalam tu. So aku mengajak kepada itu. Aku mengajak kamu kepada kejayaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Sebab itu disebut adu'ukum ilan najah. Ikutlah ajakan Nabi Musa. Ikutlah ajakan yang dibawakan oleh Nabi Musa melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Nabi Musa telah bawa banyak mukjizat, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lelaki ini dia menyokong ajakan Nabi Musa alaihi salam. Ilan najah. Semua kita nak selamat. Hari ni kalau banjir kan? Bot datang, ambil orang, dalam bot, bawa pergi keluar, itu najah. Itu keselamatan. Kesejahteraan. Jadi itulah umpamanya. Bahtera yang dibawa oleh Nabi-Nabi, yang dibawa oleh para pendakwa, para asatizah, adalah bahtera keselamatan. Ayuh, sama-sama dalam tu, menuju kepada satu destinasi yang selamat, sejahtera. Dunia dan akhirat, dan akan membetulkan segala sistem. Tak mahu anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Yaqtuluna auladakum aw yaqtuluna nisa, dan membunuh anak-anak perempuan, membunuh anak-anak lelaki, membiarkan anak-anak perempuan. Yasumunakum su'al azab. Bani Israel, maksudnya di kaum Fir'aun ini, dia menyeksa orang dengan seksaan-seksaan yang dahsyat. Cukuplah piramid-piramid yang ada itu menggambarkan betapa rakusnya para Ramsis itu. Mengerah tenaga rakyat dia untuk membuat binaan-binaan begitu besar. Dia orang lihat sebagai sejarah. Dia masuk dalam Seven Wonders kan. Tapi di sebalik itu ada sejarah. Tembok Cina pun sama juga. Dia tidaklah tiba-tiba terjadi. Dia mesti melalui kerahan-kerahan tenaga. Disuruh orang buat benda tu sampai hari ini. Cukup itu menggambarkan betapa dahsyatnya. Cuma, uslub itu mestilah uslub yang indah, cantik, dan memujuk orang kepada kebaikan. Wa tad'unani ilan nar. Aku ajak kamu kepada kebaikan, kamu ajak aku masuk neraka. Dia kontra kot. Kontra. Kita nak bawa orang keluar daripada tenggelam, ada orang tolong hantar. Aku nak buat keluar ni, kau nak suruh orang tinggal tenggelam, buat apa? Nak lemas? Tak boleh. Jadi, ini uslub yang dibuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, para asatizah yang mengajak umat ini kepada kebaikan, kepada jalan yang betul, mestilah membawa nada yang lebih terarah, bukan melihat kepada isu-isu yang terpencil, tapi mesti melihat isu yang lebih bersifat universal. Saya kadang-kadang melihat bahawa perlunya kepada usaha yang lebih dalam menggarap tenaga dan juga kudrat serta idea supaya para pendakwah dapat menggerakkan ilmu di negara ini dengan seiringan.
supaya kita dapat membawa kepada kebaikan semaksimum mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya mereka yang benar-benar takut kepada Allah ada di kalangan para ulama. Kalau ulamanya baik, baiklah umatnya. Sebab Nabi sebut, "Sinfani min ummati, idza salaha salahal ummah." Dua kumpulan dari kalangan umat aku, kalau kedua-duanya baik, selamatlah sejahtera umat itu. Al-umara wal ulama. Para pemimpin dan juga para ulama. Kalau pemimpinnya baik, umaranya baik, ulamanya baik, umaranya baik, pemimpinnya baik, ulamanya baik, maka baiklah umat. Kalau salah satunya rosak, rosak umat. Rosak umat. Kita berharap supaya umarak kita baik, ulama kita pun baik. Mudah-mudahan. Supaya dapat membawa rakyat dan membawa masyarakat ini kepada satu destinasi yang dapat satu destinasi yang menggembirakan dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mudah insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Penonton, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk kepada ayat ke-41. Bagaimanakah caranya kita mahu mencontohi seperti pemuda beriman ini menyatakan yang benar tanpa ragu, sedangkan kita nak menegur kemungkaran sahabat kita pun kita ada rasa teragak-agak di atas dasar untuk menjaga hatinya. Bagaimanakah caranya Ustaz, metod yang terbaik untuk kita gunakan? Silakan. Ya, terima kasih. Dakwah ini kita tahu bahawa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maksudnya serulah mereka ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah, bila nak mengajak orang kepada agama, kepada kebaikan, bil hikmah, dengan bijaksana. Kebijaksanaan itu da'i Nizal mestilah dia tergarap daripada uslub-uslub Al-Quran. Bagaimana Quran menyajikan kita satu pendekatan dakwah kepada masyarakat di luar sana. Sama ada seseorang itu pemabuk, seorang penzina, seorang penjudi, seorang perompak, siapa saja dia, Quran ada solusi untuk metod nak mengajar mereka kepada kebaikan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan peringatan itu pula, biasa peringatan ni keras, neraka kan? Tak, peringatan yang nampak disadur bahasanya sehingga lunak hati orang yang dengar, lebur kejahilan dan juga cair sifat-sifat keras dia tadi tu. So macam mana kita nak guna? Pertama sekali, yang bercakap ni kena betul dulu. Saya yang bercakap kena baiki diri dulu. Baru orang yang dengar daripada saya dapat manfaat. Lihat saya, dia akan rasa insaf. Nizal, saya ada satu pengalaman, mungkin saya boleh kongsi. Silakan, ada Ustaz. seorang lelaki datang jumpa Ustaz, ni kisah benar. Dia dalam keadaan mabuk. Datang jumpa saya, dia berdiri depan saya tak berapa stabil lah Islam kita. Mulut dia bau masam. Saya pun tak tahu. Bau masam tu saya dapat hidu. Tapi saya tak tahu dia mabuk. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf. Saya tahu ini Ustaz Farid kan? Saya kata, ya. Saya selalu tengok Ustaz program TV. Tapi Ustaz, saya tengah mabuk sekarang ni. Boleh tak Ustaz nasihatkan saya? Macam nak berhenti. Saya kata, macam ni lah. Ambil nombor saya. Saya ambil handphone dia. Saya masukkan nombor saya. Ini nombor saya. Telefon saya. Jumpa saya masa tak mabuk. Kalau saya cakap sekarang kan takut awak lupa. Lepas tu, dia datang jumpa saya. Betul-betul datang telefon. Dia mau nak berubah. Dia nak berubah. Datang jumpa. Dalam keadaan dia tak mabuk. Ustaz nasihatkan dia. Ustaz guide dia. Alhamdulillah. Dia dah sampai fail nak bercerai, nak berfasakh di Mahkamah Syariah. Alhamdulillah sekarang mereka bahagia. Alhamdulillah. Saya rasa sangat berbesar. Rasa macam terima kasih ya Allah beri aku peluang untuk mengajak hamba Allah ni ke jalan yang baik. Kalau hari itu saya katakan mabuk, neraka, tiada kampunan untuk awak, habis. Sebab itu ada seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa, dia pergi cari orang untuk bertaubat. Orang abid itu, lelaki yang kuat beribadat ni, dia cari orang yang kuat beribadat, minta nasihat. Lelaki ni kata, kau dah bunuh 99 nyawa, apa punya manusia kau ni? Memang tak ada kampunan untuk kau. Dia kata, kalau macam ni, kaya kau nak ajak aku pada kebaikan, baik sempurnakan je lah 100. Maksud dia penggal leher orang tu jadi 100. Elok 99 jadi 100 dah sekarang ni. Lepas tu cari kawan, macam mana aku nak berubah? Dia kata, kau tak duduk kampung ni, kena keluar. Pergi keluar dari kampung ni, jumpa seorang alim. Berbeza. Abid, seorang yang beribadat, dengan alim, orang yang alim. Jumpa orang alim ni. Kata, saya dah bunuh 100 nyawa. Ada tak kampunan untuk aku lagi? Dia kata, ada.
Lain jawapan kan? Ada. Saudara tak boleh duduk sini, keluar. Pergilah ke satu daerah, kawasan tu ramai orang alim, di situ ramai orang beribadat, di situ ada environment yang boleh membentuk jiwa awak, boleh membetulkan watak awak. Dia pun keluar. Itu nak perjalanan meninggal. Datang malaikat Malik dan datang malaikat Ridwan. Malaikat Malik nak ambil masuk dalam neraka. Malaikat Ridwan ambil dia masuk syurga. Ukur badan dia. Katakan 50 km daripada kampung dia sampai ke destinasi 50 km, ngam-ngam jatuh kat 25. Kilometer ke 25. Ujian. Tengah-tengah. Tapi Allah nak jadikan cerita itu sebagai satu mesej kepada kita, ibrah kepada kita. Dia mati betul-betul kat kilometer 25. Malaikat Malik nak ambil masuk neraka, malaikat Ridwan nak ambil masuk syurga. Berlawan. Datang seorang malaikat lagi untuk mengadili keputusan. Perebutan dua malaikat ni. Dalam perebutan itu, lihat badan. Mana yang lebih banyak jatuh? 25 tadi kan, kilometer ke 25. Allah. Tengok mana yang lebih jatuh. Rupanya ngam-ngam jatuh separuh-separuh. Ngam-ngam jatuh. Pap jatuh badan separuh sana, separuh sini. Macam nak bawa ni? Nak ke mana? Malaikat Malik kata nak aku nak bawa neraka. Malaikat tu kata, Ridwan kata aku nak bawa ke syurga. Tengok hati dia kat mana. Malaikat datang buat pengadilan, dia kata tengok hati dia mana. Hati dia duduk dekat tempat dia nak pergi. Lebih kepada kawasan dia nak pergi taubat. Ambil dia masuk dalam syurga. Saya bawa cerita ni supaya kita lihat bagaimana kita nak mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membentuk metod yang paling berkesan dengan dakwah yang tidak menghukum tetapi dakwah kepada mengajak kepada kebaikan. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata nahnu du'at walasna qudha. Kita ni adalah pendakwah, penyeru, dan kita menjaga legasi para anbiya dan rasul. Kerana Nabi dan Rasul tidak meninggalkan kepada kita wang dan dirham, tetapi mereka meninggalkan kepada kita message of the messenger untuk di-deliver. Kita bukan qadi, kita tak boleh menghukum orang. Hari ini mungkin kita nampak seorang itu jahat. Mungkin bulan depan kita lagi jahat daripada dia. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malik bin Dinar, cerita Malik bin Dinar, seorang tabi'in, betapa hebat dia daripada pemabuk, akhirnya sebagai salah seorang masuk dalam sanad perawi-perawi hadis. Malik bin Dinar, dulu daripada pemabuk. Jadi ada perubahan dalam kehidupan. Yang penting dakwah itu berjalan dan memberi kesan kepada individu. Dan kita sebagai pendakwah, tak boleh hari ni kita cakap, hari ni orang tu berubah. Memerlukan satu proses. Proses. Nabi pun ambil 23 tahun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepada syarahan-syarahan perkongsian ilmu yang banyak telah Ustaz berikan kepada kita, menunjukkan bahawa dakwah ini, kefahaman ini memerlukan masa yang begitu lama. Sebut tentang masa, penonton tawakuf seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, penonton yang berada di rumah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kita katakan metod yang paling sesuai untuk kita ajak orang ramai menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang sempat panel kita kongsikan kepada kita adalah mengajak mereka dengan penuh berhikmah, dengan psikologi, dengan kata-kata yang lemah lembut dan sebagainya. Dan lebih cantik lagi, pengajian silibus silibus tafsir dan taranum kita pada hari ini, kita merujuk kepada role model utama kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan daripada Puan Salrasid Cikci. Soalannya adalah merujuk ayat yang ke-42. Kamu mengajakku untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah maksud kufur dalam ayat tersebut adalah bermaksud kufur kepada syirik kepada Allah, kufur kerana menolak hukum Allah, dan kufur kerana menolak ayat-ayat Allah?
masyarakat Islam ramai yang berubat dengan bomoh jika ada sakit misteri. Kita sedia maklum bahawa ramai bomoh guna khidmat jin dan pemujaan dengan makhluk. Adakah mereka ini telah melakukan syirik tanpa sedar? Jadi dua soalan yang sangat berkualiti. Kita mohon pencerahan dari panel kita, insya-Allah. Ya. Terima kasih kepada Saya Rashid Cikol atas soalan tadi. Soalan pertama, adakah maksud kufur dalam ayat tersebut bermaksud kufur kerana syirik kepada Allah, kufur kerana menolak hukum Allah, dan kufur kerana menolak ayat-ayat Allah? Kufur ini apa dia? Kufur ini ialah mengingkari. Kufur ialah mengingkari dan menimbus kebenaran. Itu maksud kufur. Jadi bila seseorang itu menolak apa-apa saja bahagian dalam agama ini, sama ada tolak ayat, tolak uruf, tolak hukum, melakukan syirik, semua itu termasuk dalam mengajak kepada kekufuran. Pada kekufuran, mengajak manusia kepada jumpa tok bomoh, ambil tangkal, kan, dan sebagainya, termasuk kufur sebab tinggalkan Allah, percaya kepada bomoh. Kita tak nafikan ada perubatan-perubatan Islam yang menggunakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat daripada Al-Quran, juga doa-doa diajar oleh Nabi SAW. Itu diharuskan dalam Islam. Yang saya maksudkan ialah bomoh-bomoh dengan membaca jampi dan mentera, itu termasuk dalam perkara syirik, perkara kufur. Apatah lagi bila seseorang itu menolak hukum Tuhan, apa-apa ketetapan Allah dalam Al-Quran ditolak secara mentah-mentah, sama ada ditolak dengan ungkapan-ungkapan direct ataupun indirect. Itu kufur. Kufur kepada sesuatu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat-ayat Allah, mana ayat yang ditolak? Ayat ni aku rasa tak betul ni, ayat ni aku tak percaya. Ayat ni dah lama dah ni, Quran ni turun ni di zaman sesuai dengan zaman padang pasir, zaman unta. Itu semua sudah membawa kepada kekufuran. Sebab itu kufur ni boleh berlaku melalui tiga perkara, tiga keadaan. Pertama, kata-kata, i'tikad dan juga perbuatan. Tiga perkara ini boleh membawa seseorang itu kepada kekufuran. Kalau dia berkata sesuatu walaupun tanpa niat, dia akan jatuh kepada kekufuran. Walaupun dia kemudian dia i'tikad, percaya pula bahawa ada kuasa lain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, juga termasuk dalam kekufuran. Yang ketiganya, apabila dia mengungkapkan secara terang atau dia lakukan. Dia sengaja pergi ke satu tempat, satu pokok, ditunduk, dia sujud, kan? Dia pergi kat kubur, dia sujud kat kubur, dia lakukan ritual-ritual tertentu. Itu semua kepada kekufuran. Tad'unani liakfura billah. Bila lelaki yang beriman itu mengajak kaumnya, iaitu Aqbat, Fir'aun, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengajak kepada keselamatan, tinggalkan Fir'aun, tinggalkan anggapan bahawa Fir'aun itu sebagai Tuhan, ikutlah ajaran Nabi Musa dengan wahyu yang dibekalkan oleh Tuhan, dengan melihat kepada segala mukjizat yang terpampang di hadapan. Aku mengajak kamu kepada keselamatan, tapi kamu mengajak aku kepada kekufuran. Dan kekufuran yang kamu ajak itu adalah tad'unani liakfura billah. Kamu suruh aku mengkufurkan Allah, itu mana mungkin? Wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Dan supaya aku mensyirikkan Allah. Aku tidak boleh sama sekali menganggap Allah itu sebagai Tuhan, dalam masa yang sama Fir'aun itu juga sebagai Tuhan. Kita kalau kita kata Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Allah disuruh Nabi-Nabi dan Rasul mengajar kita supaya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya martabat kedua sembah ialah Nabi lah, kalau ikut kan. Tapi Nabi kata, aku ni ana rajulun mislukum. Aku ni lelaki seperti kamu, manusia seperti kamu. Tuhan itu Allah. Aku ni messenger. Fir'aun apa yang ada? Kenapa harus angkat Fir'aun sebagai Tuhan? Ana rabbukumul a'la. Sebab itu, saya bila baca Fir'aun, last minute Fir'aun dalam laut kan, Laut Merah. Bila Fir'aun dah lemas, dia lihat Nabi Musa dah selamat, dia lihat laut terbelah kan, Fir'aun ikut dari belakang, follow, air tertambus, air terkimbuk, cantum balik. Fir'aun tu lemas, antara lemas tak lemas. Bila dia lihat Musa dan juga pengikut Musa dah selamat, hampir Fir'aun ini nak memperakui Musa sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan. Masa tu malaikat Jibril masukkan air dalam mulut dia banyak-banyak. Malaikat Jibril
masukkan air dalam mulut Firaun. Masukkan. Sampai Firaun lemas. Sebab Allah tanya pada malaikat Jibril, kenapa kau buat macam tu? Wahai Tuhan, kalaulah pada saat ketika last minute itu, dia mengaku kau sebagai Tuhan, dan aku tahu kau akan ampunkan, aku tak boleh terima benda tu. Sebab aku tak boleh terima Firaun punya ungkapan, dia kata dia Tuhan. Dan lawan kau. Sebab itu aku tak nak bagi dia peluang langsung. Itu Firaun. Jadi Firaun mengajak kepada kejahatan. Takkan kamu nak ikut dia? Aku ajak kamu kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyirikkan Allah. Sebab itu di sini Da'i Nizal, saya fikir orang Islam kena perkemaskan persoalan akidah. Belajar subjek berkaitan akidah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kukuh iman kita ni. Yang rapuh tadi itu adalah puncanya kepada akidah. Cuba lihat dalam surah Ibrahim. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Allah beri satu perumpamaan mengenai akidah ni, kalimah la ilaha illallah adalah umpama sepohon kayu yang tersergam indah, akar-akar tunjang menjunam ke bumi, dahan dan ranting mencakar langit. Itulah umpama kalimah tayyibah. Allah beri perumpamaan. Maksudnya kalau akidah itu menunjang dalam hati perut, mendarah daging, tak boleh siapa boleh buat apa. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu syarahan, saya kira ini adalah sebagai pengajaran 3 ayat yang telah pun kita tadabbur selama 2 jam ini. Sebagaimana kata Ustaz, mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini merupakan satu tayyibah, satu kebaikan yang berakar umbi di dalam hati umat Islam itu sendiri. Penonton, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa yang ringkas, doa berserta dengan suasana Malaysia yang sering kita hadapi sekarang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada pagi ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia dan belas ihsan daripada-Mu, ya Allah. Apalah kiranya Kau angkat segera musibah yang turun ke atas permukaan bumi ini, terutamanya kepada rakyat Malaysia. Kau angkatlah segera banjir ini, ya Allah. Kau berilah kesejahteraan, ya Allah. Kau selamatkanlah anak cucu kami, sanak saudara kami, sahabat andai kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ingin membacakan ayat yang Kau telah bekalkan kepada kami. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' Allahumma hawalaina la alaina. Itulah doa Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di sekitar kami, bukan ke atas kami, ya Allah. Kasihanilah orang-orang tua, ya Allah. Kasihanilah kanak-kanak yang sedang menyusu. Kasihanilah binatang-binatang berkaki 4, ya Allah. Kau rahmatilah mereka. Dengan demikian, ya Allah, Kau angkatlah musibah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baik penonton yang berada di rumah, kita masih lagi nak meneruskan silibus pengajian kita. Esok hari terus kekal bersama dengan saya, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan panel undangan kita yang sama, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi, dan insya-Allah silibus pengajian Al-Quran mudah-mudahan terus tersemat di dalam hati kita. Penonton, jom bersama dengan saya kita membumikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.